yang asalnya kaum muda ni. Ada senarai saya bawa ni di sini. Itu orang seperti Ustaz Osman Hamzah. Ini guru di Ihya Syarif. Abdullah Hamid Al-Idrus. Kita mungkin tak kenal nama-nama ni. Nama bapa kita saja yang kita ingat. Khaidir Khatib, Baharudin Latif, Burhanuddin, Abdullah Zawawi Hamzah. Ini bekas PKMM. Khaidir Khatib, Osman Hamzah itu bekas Hizbul Muslimin. Taha Kalu. Ini jadi ahli Jakarta Ekonomi PAS. Daripada bekas Hizbul Muslimin yang reformis daripada kaum muda ni, kemudian daripada PKMM kemudian masuk PAS, termasuklah Burhanuddin yang jadi presiden. Dan mereka inilah yang memulakan perjuangan PAS pada peringkat awalnya, semula dalam keadaan yang sangat lemah. Orang takut dah nak join PAS ni. Peringkat awal takut dah, serik dah. Banyak kali kena dah. Silap-silap pula kena tangkap habis. Inilah yang berlaku pada peringkat awal perjuangan. Bukan senang masuk pilihan raya, yang menang satu kursi saja. Di mana? Di sini. Datuk On tanding kat sini kan. Dan juga ada di mana satu lagi. Yang awal 2 kali pilihan raya macam itulah. Tak ada orang nak sokong sangat. Kenapa? Kerana tribulasi ni, cabaran, ketakutan, tindakan penjajah ini begitu kuat sekali. Sampai bila mereka masuk UMNO menjadi kuat, jadi satu parti. British begitu support sekali, jaga betul-betul ni. Maka akhirnya orang tak lihat dah orang lain, lihat parti itu saja. Dia menjadi kuat. Sampai hari ini pun fikiran orang Melayu payah untuk dipisahkan, kerana perjuangan itu dahulu mewakili semua pihak. Asalnya hanyalah sebuah nama sahaja yang dibentuk ataupun dipanggil oleh 41 buah persatuan ini. Yang paling kuat PKMM ni, tentang ikatan mereka ni. Persatuan mereka ni nak sebut nama apa? United Malays National Organisation. Persatuan-persatuan yang bersatu. Maka keluarlah nama UMNO pada masa sampai kali ini. Saya ingat itu saja daripada saya. Banyak saya skip ni, minta maaf kerana masa tak mengizinkan. Saya pun dah penat, anda pun dah penat. Saya harap apa yang saya terangkan ni berat sebenarnya. Kalau anda tengok saya ni sebenarnya boleh pengsan bila-bila masa ni. Ilmu ni sangat berat untuk ditanggung, nak diceritakan. Tapi saya harap dengan datang jauh dengan kepenatan ini berbaloi, bukannya kejap, dia kekal berpanjangan. Anda ingat, anda boleh sebarkan dan anda boleh sokonglah yang muda-muda. Mak bapak mungkin boleh suruh anak-anak masuklah baca sejarah dalam Facebook saya. Saya ni dah tua, jiwa saya ni masih muda, kerana nak perjuangkan sejarah ni masuk Facebook. Buat gila-gila sikit jadi macam anak muda untuk dapat sokongan. Kalau ilmu itu boleh disampaikan, segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang masalah punca 13 Mei ni sekarang ni dah jumpa dah. Kena utamakan. Takkanlah kita nak ajar anak murid kita ni benda yang bohong, benda yang salah. Dan tunggu sampai bila. Kalau kita rasa tak betul, buatlah forum, buat mesyuarat bincang. Kementerian patut tengok balik. Duit dah habis juta-juta, tapi benda salah. Habis kalau juta-juta untuk benda betul ni pula. Jadi itulah kena mudahkan penerbitan ni, tulisan ni dimanfaatkan bermanfaat ahli sejarah ni. Mereka ni tak terlibat dengan masyarakat. Senyap saja universiti, dalam tempur universiti tu ketat-ketat saja, tak bergerak, orang tak panggil apa semua, dia punya pengetahuan itu diwasihkan. Saya minta orang tak kenal. Kalau anda tak sebut saya pada hari ni, tak kenal apa, dia tak resmi. Dia tak resmi. Arifin, ayah Pin yang kenal lah. Arifin yang kenal, Azmi tak kenal. Kerana saya datang sini, saya kata tergani 10 tahun lebih saya datang. Saya datang, kalau tidak saya tolak kerana kepenatan. Saya kata saya masuk. Okey, nombor 3 lah huraian sejarah. Huraian tak boleh 13 Mei. 13 Mei ni dah hasil daripada proses yang kita sebut ni. Orang kaji 13 Mei ni, orang bincang. Saya kata sejarah ni kena panjang. Dalam buku kita bincang 13 Mei. 13 Mei itulah 69. Kenapa berlaku? Kerana pilihan raya. Dan bagi saya tidak tepat. Dia kena kaji sejarah ni sejak zaman Melaka dahulu. Macam mana orang asing ni datang Melaka, bergaul, kemudian berkahwin, apa mesti interaksi, keluar bapa dan nyonya yang mungkin bunga budaya orang yang begitu lama sekali. Orang seperti Tan Cheng Lock, ini bapa nyonya yang lahir di negeri Islam. Tak boleh cakap Cina, boleh cakap Inggeris, tapi jiwa dia Inggeris, juangan dia Inggeris. Orang kata dia ni kiri kerana dia terlibat dalam putera EMCJA. Betul, dia terlibat dalam putera EMCJA, tetapi berjuang untuk kepentingan hak-hak kaum dia. Dia juang itu, dia bukan juang mereka. Dia tak mau mereka ni, dia mau kekal politik. Tapi dia ni dengan baik pemerapan. Orang macam ni selepas penerimaan kewarganegaraan yang 1.8 juta ini tersingkir terus, tidak dimahukan kerana telah dianggap lembut sangat, tak sesuai perjuangan kelompok yang baru masuk. Tersingkir dia. Masa tu yang lawan dia Lim Chong Yu. Orang tak mahu, walaupun dia ni tak menunggukan CA, dia disingkirkan sebagai presiden. Baik, yang masalah punca 13 Mei ni, kalau kita nak kesan, dia berlaku sejak zaman Jepun. Zaman Inggeris dah ada dah. Bawah British ini, masyarakat itu dipisahkan. Macam ini lah. Sekolah asing, bahasa asing, pendudukan asing,
bandar, kampung dan sebagainya, jurang pekerjaan apa semua bahasa sekolah semua dipisahkan, dalam aktiviti semua dipisahkan. Tak tahu, tak berinteraksi, tak kenal pun satu sama lain. Masyarakat yang macam ni, dia tidak bersatu macam ni, dia boleh berkonflik kalau timbul masalah. Dan itu berlaku zaman Jepun. Dia datang, Jepun ni sebelum dia datang ke sini, dia ada masalah dengan negara China. Dia berperang ke sana. Bila dia datang ke sini, dia ada list dah. Orang yang bantu negara China, maka disasarkan, dia melakukan keganasan, yang menyebabkan ramai Cina terbunuh. Tapi naratifnya kata yang itu saja, yang Melayu ini baik, berbaik dengan Jepun, jadi tali barat Jepun. Sebenarnya Melayu pun kena pelempang Jepun juga, kena sepak terajang, kena kerja di jalan kereta api di Burma tu, kena bunuh anak, kena bawa lari, sama je. Maka mereka lebih teruk dari sini, kerana mereka rakyat di sini tak boleh lari. Tak elok lari terus, lari ke India. Dan di sini nak lari ke mana? Tak boleh, orang lain boleh lari. Dan bila berlaku kes itu, itulah timbul kekeliruan, masyarakat tak bersatu. Bila Jepun nampak anaknya satu kelompok yang lain, yang satu lagi ni macam dia pula, orang kata Melayu kanak. Bila komunis keluar dari Berhutang, dia cari jadi. Dan dia kata pekhianat-pekhianat, dia bunuh, dia lakukan keganasan. Komunis ni saya kata jahat, dia yang memudahkan masalah dari awal. Bila ini berlaku, peristiwa yang lebih hebat daripada 13 Mei berlaku tahun 45, tahun lebih ramai lagi terbunuh daripada 13 Mei ini. Tak masuk dalam buku sejarah, kerana sejarah kita ni benda-benda macam ni tak sesuai dia ajar. Saya di universiti, saya kata benda macam ni kena ajar. 13 Mei ni kena ajar, biar orang tahu sebenar sejarah, supaya mereka tidak ada syak bersangka. Mereka boleh luahkan cerita apa yang mereka faham. Tak nak tuduh siapa, nak salah siapa, silakan. Takat di sini saja. Jadi pelajar universiti tak ada masalah, orang luar yang tak faham. Lepas peristiwa komunis itu retaklah masyarakat, kemudian penubuhan Malaysia lagi masalah. Selain daripada yang masuk 1.8 juta itu, syarat-syarat tak ketat, tak ada bahasa, tak ada apa syarat. Bila 1/10 dapat kenaikan itu suami, banyak lagi jurang telah meluas pada masa itu. Pembentukan Malaysia ni pun salah. 63 ni banyak juga ni awal kejupunan. Saya kata pembentukan Malaysia ni Grand Design British. Ada sejarah tulis Grand Design British. British nak satukan, lepas dia jajah, dia nak beri merdeka, dia nak satukan mereka ini semua dalam satu koloni, dalam satu persatuan koloni macam Commonwealth di sini. Kalau dia tak satukan, silat-silat dapat kepada Soviet kan, mereka kepada komunis. Indonesia masa tu merdeka bawah Soekarno, dianggap komunis. Maka dia cuba satukan. Tiba-tiba Singapura pada masa itu di bawah Lee Kuan Yew sedang menghadapi masalah dalam pilihan raya. Pilihan raya di satu kawasan di Hong Ling telah dimenangi oleh pembangkang yang membuktikan bahawa PAP ini akan tumbang dalam pilihan raya, jatuh sebagai parti pemerintah. Jadi dia sedih. Dia fikir kalau dia masuk dalam persekutuan, dia akan dapat ISA itu untuk tangkap orang. Maka dia mahu masuk, pujuk Tunku. Tunku tak mahu, kerana Singapura kalau masuk, lama orang bukan Melayu. Maka dicadangkan oleh Singapura ambil Sabah dan Sarawak. Apa tujuan Sabah dan Sarawak? Untuk tambah orang yang dinamakan sebagai Bumi Putera. Inilah masalah Malaysia ni. Tiba main jauh macam tu, tak disatukan betul-betul. Hari ni macam balik lah. Sabah dan Sarawak ni baru masuk untuk cukup syarat semenanjung je. Tunggu tak mahu kalau Singapura saja. Maka dimasukkan, dikenali mereka ini sebagai Bumi Putera. Singapura ataupun Lee Kuan Yew sudah dapat apa yang dimahukan. Lepas masuk semenanjung ini ataupun Federation ini, dia tangkap habis semua orang. Berapa orang Cina dan juga Melayu, nama dia Syed Zahari, dia ada tulis buku dia Meneliti Lautan Gelora ni. Mereka ini ditangkap berpuluh tahun, dari muda sampai ketua, baru Lee Kuan Yew lepaskan. Diktator ni. Tapi yang lebih penting ialah dia nak keluarkan Singapura, dia mainkan isu kauman. Maka dia mahu main isu kauman sampai berlaku pertumpahan darah di Singapura. UMNO di Singapura bergaduh. Di Singapura ramai terbunuh. Tunku tak tahan, Tunku singkirkan Singapura. Tapi kalau baca Lee Kuan Yew, dia menangis keriangan. Sarjana Barat, dia menangis sebenarnya apa? Keriangan. Dan merdeka Singapura sambut pada ini ialah tarikh dia disingkirkan dari situ. Dia suka. Dia dah dapat apa yang dia mahukan. Dia tak peduli pun kes Sabah dan Sarawak. Janji macam-macam dia pergi. Janji akhirnya kita tertinggal di sini sebagai satu bangsa berpecah. Tahun 7 kita disatukan dalam perpecahan warisan British ini. Tahun 65 Singapura keluar, kita disatukan dalam perpecahan warisan British. Singapura keluar, ditinggalkan satu di Pulau Pinang yang hidup sebagai kerajaan pada hari ini. Ini semua benda yang mencetuskan masyarakat. Pilihan raya itu dan kemudian apa berlaku pada 13 Mei itu adalah sebab yang memercikkan lagi jurang yang sedia ada. Konflik-konflik yang masa bentuk Malaysia itu ataupun masa merdeka, tak terima 1.8 juta orang ni. Apa yang pemimpin politik buat untuk rapatkan jurang ini? Boleh cerita tak? Tak ada apa pun. Merdeka tak buat apa pun. Terima orang ni, kerajaan asing, warga asing sebagai rakyat 1.8 juta. Tak ada buat apa pun dengan mereka.
mereka ni. Baru lepas terjadi peristiwa 1399, barulah bincang balik dasar bahasa kebangsaan, dasar pendidikan sebab kebangsaan budaya, baru nak buat. Barulah kuasa bangsa itu terbentuk. 69 ni, bukan 63. 63 ni dipermainkan orang sampai sini. Jawab yang ni panjang-panjang habis masa. Saya cuba spilah satu soalan lah, saya dah penat lah. Okay, maaf lah yang lain soalan lain tu datang Pulau Pinang lah. Baik, doktor ada menyatakan golongan kanan. Doktor ada menyatakan golongan kanan, kiri dan tengah. Siapa golongan tengah tersebut? Yang saya kata arus tengah tu golongan agama. Dia ada di tengah-tengah. Dia bukan kiri. Dia bukan kanan. Dia agama. Dia tak terikat dengan ideologi. Cita-cita dia berbeza. Dia tumpang kiri, dia tumpang kanan. Perjuangan dia mereka tubuh negara Islam. Itu beza dia. Itu yang saya kata mereka ni. Daripada arus tengah ni adalah rangkaian ni, elemen yang membentuk PAS. Kemudian kita sedang jangka panjang ni baru dia jadi parti. Banyak kali dia usah tubuh, kena tindak kabineti macam-macam. Akhirnya bentuk PAS itu barulah dia sama. Kerana dia keluar daripada UMNO. UMNO itu menyelamatkan dia dari satu segi daripada tindak kabineti. Arus tengah inilah tak ada dalam buku sejarah. Mereka ini kelompok yang cuba damaikan. Kiri ini mereka terlibat. Bila ditanya kenapa mereka terlibat, kerana nak mengelakkan kiri ini terjerumus pada komunis. Masuk kiri, tarik mereka pada Islam. Tarik mereka jangan jadi komunis. Kanan, pergi kanan. Nak satukan orang Melayu supaya jangan berpecah. Itu alasan mereka. Mereka ada di mana-mana. Tapi perjuangan mereka, cita-cita mereka jelas. Mereka tubuh negara Islam. Kenapa mereka nak tubuh negara Islam? Karena mereka fikir Islam ni tak boleh biar di tangan orang lain, individu atau pihak yang tak memperjuangkan syariat. Mereka mahu supaya Islam ini dipegang oleh ulama. Ramai-ramai. Tak itu yang mereka perjuangkan, tapi itulah hakikatnya perkara betul. Kerana apabila Islam itu diletak pada tangan orang lain yang bukan ahlinya, habis masyarakat Islam itu rosak dengan pelanggaran-pelanggaran syariat. Jadi arus tengah ini adalah golongan ulama. Ulama bukan orang biasa, ulama-ulama yang ramai ini bersatu memperjuangkan cita-cita tersebut. Itu saja daripada saya. Tak pernah banyak, ada terlalu banyak soalan. Saya sudah tak tahan nak jawab lah. Saya harap tak ada rezeki, insyaAllah kita jumpa lain kali. Sekali saya Assalamualaikum. Sehelai baju haji Solo yang membawa aku terbang bebas melayang. Bukankah baju menggoncang